Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Puan Siti Azura selaku pensyarah bagi subjek pembelajaran manusia serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan kajian kes yang mana bertajuk Hubungan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Orang Kurang Upaya iaitu OKU. Okey, ahli kami terdiri daripada 5 ahli, iaitu ahli pertama Nur Aina Munirah binti Zulkifli, ahli yang kedua Nurul Fakihah binti Muhammad Salihuddin dan ahli yang ketiga Nurul Syafinas binti Azhar, seterusnya Nur Alia binti Abdul Halim dan yang terakhir Nur Amira binti Muhammad Nazri. Seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang yang pertama iaitu Nurul Fakihah binti Muhammad Salihuddin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Puan Azura serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Nurul Fakihah binti Muhammad Salihuddin, nombor matrik 270729. Pada hari ini saya akan menerangkan definisi orang kurang upaya iaitu OKU dan juga akan menceritakan sedikit sebanyak latar belakang responden. Okey, yang pertama, definisi orang kurang upaya telah didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera yang apabila berhadapan dengan pelbagai halangan serta mungkin tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya secara efektif dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan menceritakan latar belakang responden. Okey, nama responden ialah Puan Nofara Syahira binti Syari yang mana berusia 32 tahun serta merupakan anak kelahiran negeri Perak iaitu menetap di Kampung Parit 5, Sungai Sumun, Bagan Datuk. Puan Nofara ini juga merupakan anak ke-8 daripada 9 adik-beradik. Puan Nofara ini telah dilahirkan sebagai orang kurang upaya semenjak lahir lagi. Dan Puan Nofara juga telah bekerja sebagai pembantu tabir di Kolej Komuniti Teluk Intan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Munirah binti Zulkifli 269868. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu kajian kes yang pertama iaitu penerimaan masyarakat terhadap golongan OKU. RAU 2004 menyatakan stereotip dan mitos yang negatif pada golongan OKU sudah tentu akan mewujudkan sikap yang negatif dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, golongan OKU akan dipandang negatif daripada sudut vokasional, pendidikan dan juga konteks sosial. Berdasarkan temu bual bersama Puan Nofara Syahira iaitu seorang wanita OKU fizikal, beliau menceritakan bahawa semenjak kecil beliau sudah biasa dengan pandangan orang sekeliling yang memandangnya dengan pandangan yang pelik ekoran kecacatan yang dialami. Beliau pastinya berasa malu dan sedih, namun atas dorongan keluarga beliau, berjaya mengatasi rasa sedih dan berusaha untuk mengubah diri. Semenjak video memandu kereta menggunakan kaki tular di laman sosial, beliau sering mendapat jemputan untuk memberi ceramah dan juga turut dipanggil oleh pihak televisyen dan juga siaran radio untuk menjadi panel penceramah. Semenjak daripada itu, Puan Nofara nekat untuk memberi inspirasi kepada masyarakat, khususnya golongan yang senasib dengan beliau, bahawa kekurangan bukanlah alasan untuk berjaya. Beliau berjaya membuktikan, walaupun tanpa kedua-dua tangan, beliau masih mampu untuk memandu dan juga menjahit. Kejayaan yang telah ditempa oleh beliau hari ini telah menyebabkan dan menyedarkan masyarakat sekeliling bahawa kekurangan itu bukanlah suatu kegagalan dalam hidup. Daripada kisah-kisah beliau ini banyak memberi inspirasi kepada masyarakat di luar sana dan sudah tentu orang lebih menghormati beliau setelah kisah-kisah beliau ini tular di media sosial. Jadi saya sertakan di sini gambar Puan Nofara. Gambar pertama adalah gambar Puan Nofara yang sedang menjahit dan gambar yang kedua adalah gambar Puan Nofara sedang memandu kereta menggunakan kaki dan saya juga sertakan link untuk anda semua.
Diharapkan daripada apa yang diceritakan ini boleh memberi inspirasi dan pedoman kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia binti Abdul Halim, nombor matrik 272161. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu sumbangan dan anugerah yang diperoleh Puan Nofarah. Antara sumbangannya ialah walaupun dilahirkan tanpa tangan, namun wanita orang kurang upaya ini tetap berkorban masa dan tenaga dengan menjahit pakaian pelindungan diri iaitu PPE bagi kegunaan petugas barisan hadapan untuk menjaga negara kita. Beliau juga menggunakan kemahiran menjahit dengan menggunakan kaki untuk menghasilkan pakaian perlindungan diri yang akan disumbangkan kepada Hospital Teluk Intan dan Klinik Kesihatan Teluk Intan. Inisiatif Puan Nofarah dilakukan bersama dengan 9 kaki tangan yang juga menjadi sukarelawan melalui program tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR dan juga dibantu oleh 25 tukang jahit yang lain. Selain itu, beliau juga menerima anugerah khas Hari Belia Negara 2020. Anugerah itu disampaikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam sambutan Hari Belia Negara 2020 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa iaitu Persada. Beliau juga seorang penerima anugerah Wira Belia COVID-19. Selepas mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan, beliau juga mendapat pengiktirafan di peringkat negeri apabila dipilih sebagai penerima anugerah Wira Belia COVID-19. Anugerah itu disampaikan oleh Pengerusi Jabatan Kuasa Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri iaitu Khairul Syahril Muhammad yang mewakili Menteri Besar pada sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri di Kompleks Belia dan Sukan Perak. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafinas binti Azhar, nama matrik 26942 akan meneruskan pembentangan berkenaan isu diskriminasi terhadap OKU. Okey, isu berkaitan diskriminasi terhadap OKU ataupun orang kurang upaya ini menjadi perbualan hangat dalam masyarakat di negara kita. Masyarakat sering berpersepsi negatif terhadap golongan OKU sehingga menyumbang kepada isu diskriminasi terhadap golongan OKU. Isu diskriminasi yang sangat ketara adalah dari aspek pendidikan, pekerjaan dan kualiti hidup. Okey, diskriminasi pendidikan terhadap OKU seperti mengabaikan mereka daripada mendapat pendidikan yang sepatutnya. Contoh, pada waktu persekolahan, golongan ini sering diletakkan di bahagian pendidikan khas sekolah kerana dianggap tidak boleh mengikuti sesi pembelajaran seperti pelajar normal. Selain itu, kita seharusnya sedar bahawa terdapat sebahagian daripada pelajar OKU bukan disebabkan oleh kelemahan kognitif, tetapi disebabkan oleh kekecacatan fizikal yang dihadapi oleh mereka dan boleh mengikuti sesi pembelajaran seperti pelajar normal. Seterusnya, diskriminasi golongan OKU terhadap peluang pekerjaan. Kat sini kita dapat lihat di negara kita sendiri, peluang pekerjaan terhadap golongan OKU ni agak terbatas dan terhad. Sebagai contoh, terdapat stereotip vocational yang begitu jelas seperti orang buta akan dilatih sebagai tukang urut, dan ini dapat menunjukkan bahawa wujud kekurangan sebenar peluang pekerjaan sama ada di sektor awam atau sektor swasta terhadap OKU. Hal ini terjadi kerana majikan akan berasa beban dan kurang berkeyakinan terhadap kebolehan yang ada dalam diri mereka seperti peluang pekerjaan dalam bidang pengurusan. Selain itu, kita juga terdapat juga aduan terhadap kaki tangan OKU seperti mereka diberikan tekanan dan penindasan mental yang berpanjangan di sebuah tempat pekerja. Oleh itu, sepatutnya garis panduan khas berkenaan pengambilan OKU sebagai pekerja sehingga tamat perkhidmatan sangat perlu diwujudkan. Diskriminasi terhadap kualiti hidup, kita sering dapat lihat sebilangan golongan ini tidak dapat perlindungan yang baik.
kebanyakan dari mereka dibiarkan tinggal di deretan kaki lima kedai, berpakaian lusuh, dan ada yang tidak bernasib baik pula akan ditinggalkan oleh keluarga dan hidup terkontang-kanting kerana keluarga merasa beban untuk menyara anak yang mempunyai status OKU. Apabila golongan OKU tidak mendapat pekerjaan dan pendidikan yang sepatutnya, kualiti hidup mereka akan terjejas. Berdasarkan kajian kes yang telah dilakukan oleh kumpulan kami hasil daripada temu bual bersama Puan Nur Farah, beliau menyatakan pernah menghadapi isu diskriminasi terhadap dirinya. Beliau merupakan seorang individu yang sangat istimewa kerana walaupun tidak mempunyai fizikal yang lengkap, namun beliau kuat untuk menghadapi isu diskriminasi ini. Beliau pernah mengalami pengalaman pahit di mana sewaktu masih kecil beliau sering diejek oleh rakan-rakannya yang akhirnya menjadikan dirinya kurang berkeyakinan untuk bertemu individu lain ataupun individu yang tidak dikenali. Selain itu, beliau terpaksa menghadapi golongan masyarakat yang berada di sekelilingnya yang memandangnya sinis kerana tidak mempunyai kedua belah tangan dan menganggap beliau tidak mempunyai harapan untuk berjaya di masa hadapan kerana sering bergantung kepada keluarga. Puan Nur Farah juga pada waktu beliau masih bersekolah, beliau diletakkan di bahagian hadapan kelas secara berseorangan dan diberikan meja yang rendah berbanding dengan pelajar yang lain. Ini menyebabkan beliau tidak selesa dan mempunyai perasaan rendah diri apabila bersama dengan rakan sekelasnya. Puan Nur Farah mengatakan bahawa kekuatan yang timbul dalam dirinya adalah hasil daripada dorongan keluarga dan mempunyai perasaan ingin berubah ke arah kemajuan diri dan berdikari. Sekian, itu saja daripada saya. Okey, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini, iaitu berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan kajian kes. Jadi kumpulan kami memilih teori harapan yang diasaskan oleh Viktor Vroom. Okey, Viktor Harold Vroom ni lahir pada 9 Ogos tahun 1932. Dia juga merupakan seorang profesor daripada Kanada di Yale School of Management. Dan beliau juga merupakan pengasas kepada teori motivasi ini. Beliau juga mempunyai PhD daripada University of Michigan. Okey, teori harapan ini adalah teori motivasi yang pertama yang dikemukakan oleh Viktor Vroom dari Sekolah Pengurusan Yale. Maksudnya School of Management lah. The same thing. Okey, teori jangkaan motivasi iaitu expectancy theory of motivation, di mana teori ini mengatakan bahawa seseorang individu akan berkelakuan atau bertindak dengan cara yang tertentu dan seseorang individu tu akan termotivasi untuk memilih tingkah laku yang tertentu daripada orang lain ataupun pengaruh ataupun ada faktor yang tertentu kerana mereka mengharapkan hasil yang lebih baik daripada tingkah laku yang dipilih. Okey, teori ini juga menjelaskan mengapa individu memilih dan untuk mengikut tindakan yang tertentu. Maksudnya lebih memilih tujuan ataupun hasil yang tertentu, ada matlamat yang tertentu. Okey, di sini dapat kita lihat bahawa ada 3 konsep utama dalam teori harapan. Okey, yang pertama teori bukan teori, maksudnya konsep yang pertama adalah harapan, iaitu di mana ekspektasi ia merujuk kepada kepercayaan individu tersebut bahawa usaha ataupun perilaku yang dilakukan untuk dapat mencapai kinerja ataupun performance. Okey, sebagai contoh, usaha yang tertentu akan menghasilkan kinerja yang tertentu. So nanti saya akan terangkan lebih detail lah macam mana apa itu kinerja. Kinerja tu dia lebih kepada performance lah. Kalau kita kita mendapat sesuatu dorongan, maka tingkah laku kita pun akan berubah. Bila kita termotivasi dan performance kita pun akan berubah lah. Okay. So konsep yang kedua adalah pertautan instrumentally, di mana merujuk kepada persepsi individu di mana tahap kesungguhan seseorang tu untuk mencapai dalam setiap peringkat
yang mana bagi mencapai satu tujuan utama. Seperti seseorang itu percaya bahawa sesuatu performance itu akan mendapatkan hasil yang tertentu. Okey, macam dekat bawah tu kan, performance akan berubah akan bergerak kepada hasil. Di mana bila kita melakukan, okey, kita dah rasa termotivasi, kita dah terdorong, okey, tadi. So bila kita, lepas tu performance kita akan berubah lah, kita akan keep buat benda yang positif tu, contoh, dan akan mendapatkan hasil. So hasil tu tadi akan pergi kepada konsep yang ketiga, iaitu nilai, di mana mengarah seseorang itu sama ada mengambil nilai positif dan negatif bagi mencapai sebuah hasil yang ingin dicapai. Nilai ini juga diertikan sebagai sejauh mana usaha kita tadi, performance kita tadi, effort kita tadi akan membuahkan hasil. Outcome tadi tu kan, mana membuahkan hasil sama ada mengeluarkan hasil yang positif ataupun negatif. Okey, di sini saya buat macam sedikit rantaian lah. So untuk senang kawan-kawan nak faham apa yang saya cakap tadi, ekspektasi bertautan dengan nilai. Okey, ekspektasi ni kita ambil contoh yang senang lah, sebab kami memilih Puan Nur Farah Syahira untuk kami temu bual. So saya akan bagi contoh daripada hasil temu bual tu dah dapat dikaitkan dengan teori ni lah. Okey, apa yang kami interview tu dapat dikaitkan dengan teori ini. Okey, first, harapan. Macam saya cakapkan tadi, harapan ini bermaknanya awak ada dorongan daripada orang lain untuk berubah. Bukan berubah sikap sahaja, berubah lebih kepada perkara yang lebih positif. Maksudnya benda-benda yang awak dapat semangat untuk termotivasi. So dekat sini, Puan Farah ni dia dapat dorongan yang amat kuat daripada ibu beliau. So usaha dia cuba bangkit dengan memfikirkan tentang ibu dia yang telah banyak berkorban dan melawan perasaan malu tersebut. Okey, jadi performance dia adalah dia cuba bangkit daripada nak melawan rasa malu tu. Dia keluar daripada kepopong rasa rendah diri dan mencari kelebihan yang ada pada diri dia. Dia mau tengok apa lagi ada kelebihan, dan tidak hanya meratap, maksudnya tidak hanya memikirkan apa kelemahan yang ada pada diri dia. Okey, lepas jadi seterusnya ke pertautan tu kan, performance kepada hasil. Jadi disebabkan puan tu semangat, dia percaya, dorongan, dan dia dapat dorongan dan nasihat daripada ibu dia. So dia nak lawan perasaan malu itu. Dia pun terus rasa berkeyakinan dan ingin terus menghasilkan banyak video yang dapat memberi manfaat kepada orang lain kan. Sebab ada video yang viral juga mengenai Puan Nur Farah Syahira ni, di mana dia memandu, jahit, dan pernah dia buat tutorial pakai tudung, hanya menggunakan kaki sahaja. So bila dia dapat tahu video-video dia tu banyak memberi manfaat ke orang lain dan banyak bagi inspirasi kepada insan-insan yang lain, bukan sahaja yang senasib dengan beliau, tapi orang yang normal macam kita. Okey, so lepas daripada dia berkeyakinan, nilai perubahan yang dapat, maksudnya nilai positif yang dia dapat adalah kebolehan. Dia dah dapat tahu dia boleh menggunakan, walaupun hanya ada kaki, dan beliau boleh menjahit PPE untuk frontliner. Dan disebabkan itu juga dia mendapat anugerah daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu anugerah belia negara di Johor. So kalau nak nampak, so kawan-kawan nampak tak kan? Tak apa, kalau tak faham nanti last presentation nanti boleh tanya. Maksudnya performance tu dia maksudnya rantaian yang saya tunjukkan kan, daripada harapan. Okay, kita terinspirasi, kita termotivasi, akan menyebabkan performance, akan keluarnya usaha dan performance kita. Okay, bila kita dah dapat dua tu, performance kita akan mengeluarkan hasil. Okay, mengeluarkan hasil dan akan last sekali menunjukkan nilai apa daripada segala hasil yang kita dapat tadi. Nilai apa yang keluar, apa keuntungan yang didapat oleh individu tersebut. Okey, akhir sekali saya akan bagi tahu sedikit lah. Sebelum saya mengakhiri bahagian saya ni, ada sedikit kelebihan. Semestinya setiap teori akan ada kelebihan dan kekurangan dia lah. Di mana kelebihan teori ini akan menunjukkan kepentingan individu tersebut yang ingin mencapai kepuasan secara maksimum dan ingin meminimalkan ketidakpuasan. Maksudnya apa yang dicapai tu
kita boleh tengok secara maksimum kan, bila dah dapat tahu effort, dah dapat tahu performance kita akan berubah daripada kita termotivasi terhadap something lah. Okey, menekankan pada harapan dan persepsi apa yang berlaku secara nyata, dan menekankan pada imbalan ataupun payoff. Mana bila kita berusaha dan nilai dan hasil dan nilai yang kita akan dapat adalah menguntungkan lah. Dan menguntungkan ni bukan saja dari segi duit lah, maksudnya banyak benda yang boleh merubah tingkah laku kita, totally merubah kehidupan kita lah. Okey. Fokus terhadap keadaan psikologi individu, di mana tujuan akhir dari individu untuk mencapai kesenangan yang maksimum. Okey, kekurangan pula. Teori ini kelihatan secara idealis. Okey, hanya individu tentu yang merasa tahap korelasi yang tinggi antara prestasi dan perhargaan. So, maksudnya bila ada yang berusaha, dia akan dapatlah rasa kejayaan ataupun perhargaan. So bagi yang di sebaliknya, dia akan rasa kurang motivasi, maksudnya hasil dan performance, outcome dia dengan nilai dia pun berkurangan. Okey, jadi saya teruskan dengan pembentangan yang seterusnya lah. Terima kasih. Sekali saya akan menerangkan bahagian kesimpulan yang mana hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa insan kurang upaya juga mempunyai kelebihan mereka yang tersendiri yang mana boleh dijadikan sebagai teladan kepada orang ramai, terutamanya golongan kurang upaya. Oleh itu, diharapkan kajian ini dapat memberi input dan manfaat agar kesedaran tentang golongan OKU ini dapat dipertingkatkan lagi dalam kalangan masyarakat kini. Hal ini demikian kerana bagi mengelakkan berlakunya penindasan maupun diskriminasi terhadap golongan ini, sekaligus bagi meluaskan lagi penerimaan golongan ini dalam kalangan masyarakat sejagat. Sekian, terima kasih. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no Semoga anda semua ada kekuatan dalam diri untuk lebih berjaya. emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna